Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera anak-anak murid semua. Kita jumpa lagi dalam kelas Maya Cikgu L. Pada hari ini, Cikgu L akan mengajar anak-anak semua tentang teknik menulis karangan. Objektif kita pada hari ini ialah, pada akhir sesi pembelajaran, Cikgu L harap anak-anak dapat membina ayat yang gramatis untuk perenggan isi dan dapat menggunakan penanda wacana yang tepat dalam perenggan isi. Baiklah, sebelum kita mula mengarang, ada beberapa perkara yang anak-anak perlu lakukan dahulu. Ya. Pertama, anak-anak perlu baca soalan betul-betul. Ketika membaca soalan itu, kita tentukan tema, iaitu T. Kemudian kita tentukan apa kehendak soalan, K. Kita tentukan S, siapa yang ditujukan dalam soalan itu. Ibu bapa, remaja, sekolah atau siapa. Seterusnya, kita tentukan soalan itu soalan berformat ataupun tidak dan barulah kita mula menulis rangka karangan. Pada hari ini, Cikgu L akan gunakan satu kaedah yang mudah untuk anak-anak murid gunakan bagi mengembangkan isi karangan, iaitu kaedah imbakub. Ya, kaedah ini telah banyak digunakan oleh guru-guru seluruh Malaysia dan cikgu dapati yang ini lebih mudah untuk anak-anak laksanakan seperti mana penggunaan konsep 5W1H. Ya. I ialah apa, yang ini idea. M, mengapa, berikan ayat-ayat uraian. BA tu bagaimana, berikan ayat-ayat contoh cara. K ialah kesan, U ungkapan dan P penegas. Jadi dalam sebuah perenggan yang lengkap perlu mengandungi kesemua elemen-elemen imbakub itu tadi. Baiklah anak-anak murid semua, sekarang jom kita sama-sama dengan Cikgu L, kita cuba kembangkan isi penting seperti mana yang Cikgu L tunjukkan ini. Ya, Cikgu L telah letakkannya dalam bentuk jadual supaya mudah untuk anak-anak murid semua nampak. Ya, sebenarnya terdapat banyak lagi kaedah ataupun formula yang boleh digunakan untuk mengembangkan perenggan isi, ya, mengembangkan isi-isi dalam perenggan. Tetapi untuk kali ini, Cikgu L memilih untuk menggunakan kaedah ataupun formula yang telah banyak digunakan oleh guru-guru dan juga pelajar di serata Malaysia, iaitu kaedah imbakub. Sebenarnya kaedah ini lebih kurang saja kalau kita pernah tak anak-anak murid dengar tentang 5W1H, ya? What, why, when, who, how. Kaedah yang sama juga tetapi telah dimudahkan dalam bentuk formula, iaitu kita panggilnya sebagai imbakub. Seperti yang Cikgu L dah tunjuk dalam slide sebelum ni. Baiklah, untuk kaedah imbakub, kita mula dengan huruf I. I maksudnya idea. Ya, jadi, pada ruangan idea ini, kita tuliskan apa idea ataupun isi penting yang kita fikir sesuai untuk tajuk karangan tersebut. Kemudian, pada ruangan M, kita beri sebab. Mengapa? Mengapa kita mengatakan idea yang di atas ini? Jadi untuk ruangan mengapa kita berikan 3 ayat. 3 alasan atau 3 huraian ataupun 3 mengapa. Kemudian pada kotak bar, baiklah bagaimana? Jadi murid-murid kena letakkan 2 ayat untuk menyatakan bagaimana. Bagaimana isi penting tadi dapat dilakukan untuk mencapai kehendak soalan. Kemudian K ialah kesan. U masukkan ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni termasuklah, cikgu type semula, peri, bahasa. Apa lagi? Kata-kata hikmat. Lagi, kata-kata hikmat. Kata-kata tokoh. Sebenarnya ada lagi yang lain tetapi Cikgu L masukkan ini sebab ini yang biasa kita gunakan. Contohnya kalau kita nak ambil ni, kata-kata tokoh ni, Albert Einstein. Tahu ke siapa Albert Einstein tu?
Albert Einstein tu siapa? Jadi kita kena nyatakan. Siapa Albert Einstein tu kita nyatakan. Siapa dia? Iaitu seorang tokoh cerdik pandai ke, tokoh sains ke, ahli falsafah, kita nyatakan. Supaya ayat kita tu lebih meyakinkan dan dia panjanglah sedikit. Baiklah, kemudian untuk P ialah penegasan. Penegasan ni kita maksudnya menulis ayat penegas. Ayat penegas. Baiklah, kita tengok satu persatu kotak. Okey, satu persatu kotaknya ya. Okey, idea. Soalan kita ialah peranan ibu bapa untuk menangani masalah sosial. Jadi, kalau tengok pada kehendak soalan ialah kita mesti semua menyentuh tentang ibu bapa. Peranan ibu bapa. Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menangani masalah sosial remaja? Jadi, kata kerjanya menangani. Menangani. Jadi, kalau kata kerjanya menangani, dan ni ialah peranan, bermaksud kita mesti memberikan isi tentang cara. Peranan. Peranan ni cara ataupun langkah ataupun usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menangani masalah sosial remaja. Remaja. Jadi, apa yang cikgu warna kamera ni merupakan kata kunci yang dapat membantu anak-anak murid semua dalam mencari isi-isi penting supaya tidak terkeluar dari kehendak soalan. Biasanya kan untuk kita memudahkan membina ayat-ayat bagi menjawab persoalan mengapa, Cikgu L akan galakkan murid-murid bina dahulu soalan. Kita tanya diri kita dan kita jawab. Kalau untuk mengapa, kita tulis. Yang ini kita buat dulu. Kan biasa kita berbual, kita bermonolog dengan diri sendiri. Kita tanya dengan diri kita dan kita jawab. Betul tak? Jadi kita bina soalannya dulu. Mengapakah, kita ambil ni tadi. Mengapakah ibu bapa perlu, kita copy paste ni. Mengapakah ibu bapa, sebab skop kita ialah ibu bapa. Mengapakah ibu bapa perlu memberikan didikan agama? Kita tanya diri kita. Kita tanya dengan diri kita. Macam mana kita nak jawab? Kenapa ibu bapa kena beri didikan agama? Kita jawab ya. Jawapannya, kita buang mengapa. Jadi, ibu bapa merupakan pangkal ayat. Huruf besar. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada siapa? Kepada remaja. Kerana ilmu agama dapat menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Apa maksud tingkap globalisasi? Yang Cikgu L warnakan merah ini merupakan frasa-frasa menarik. Paling ampuh. Jadi tugas anak-anak murid, selain kita belajar cara untuk mengembangkan perenggan isi, semua perkataan ataupun frasa yang Cikgu L warnakan merah, tolong ambil catatan, buat catatan dalam buku penulisan dan tolong rujuk Kamus Dewan edisi 4 untuk mencari maksud. Baiklah. Ayat M yang pertama dah lengkap tak? Dah. Okey, boleh titik. Cikgu L bacakan. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada remaja kerana ilmu agama dapat menjadi benteng pertahanan. Benteng pertahanan diri. Ketinggal pula. Benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis
anasi-anasi negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Ya? Kalau kita nak berhenti sampai sini saja boleh? Boleh juga. Ya? Nak berhenti sampai situ pun boleh. Ya? Jadi, Cikgu L letakkan tanda palang. Atau nak berhenti sampai situ pun boleh, nak sambung pun boleh. Kemudian, ayat M yang kedua. Kita tanya mengapa lagi? Mengapakah ilmu agama dikatakan dapat menjadi benteng? Benteng apa? Pertahanan diri. Konsep copy dan paste, ya. Salin dan tampal ini sebenarnya semakin mengukuhkan pengetahuan kita untuk faham tentang apa yang kita tulis supaya ayat 1, 2 dan 3 saling berkait, ya. Jadi taklah timbul masalah ayat 1 dan ayat 2 ayat yang membincangkan perkara lain, tidak berkaitan, tidak berkesinambungan, ya, tidak koheren. Jadi, tujuan kita membina soalan demi soalan ini untuk memastikan ayat-ayat itu saling menyokong, saling berkait. Ya? Jadi, kita tengok. Mengapakah ilmu agama dikatakan dapat menjadi benteng pertahanan diri? Kat mana cikgu ambil yang ni? Cikgu ambil yang atas. Ya? Mengapa ilmu agama dikatakan dapat menjadi benteng pertahanan diri? Kita buang mengapa. Macam ni kita nak sokong, kita kena masuk penanda wacana. Ya? Hal ini amat penting. Hal ini amat penting untuk dilakukan kerana ilmu agama dikatakan dapat menjadi benteng pertahanan diri dan panduan hidup yang berkesan kepada remaja agar tidak terjerumus, cikgu buang yang ni, ya, agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Apa maksud lembah kehinaan? Boleh disebut juga masalah sosial. Ya. Ya, ini cikgu warna kamera lagi. Maksudnya apa? Rasa menarik. Okey, ayat ketiga ni walaupun letaknya pada ruangan M, iaitu mengapa, tetapi kita boleh katakan ayat ketiga menjadi penyokong ataupun contoh ataupun kita hendak menegaskan lagi kepada M. Dengan didikan agama ataupun kita katakan hasilnya ataupun dengan didikan agama yang baik, remaja akan dapat membezakan permata dengan batu kelikir. Ini ialah frasa menarik. Apa frasa menarik yang lain yang sama maksudnya dengan permata dengan batu kelikir? Apa? Cepat. Dapat membezakan antara permata dan kaca. Ini merupakan frasa-frasa menarik. Ya? Begitu juga untuk kotak-kotak yang seterusnya bagi bar bagaimana. Ya, anak-anak murid boleh menggunakan kaedah yang sama seperti yang Cikgu Ella tunjuk tadi. Ya. Untuk bagaimana ada 2 ayat. Jadi bagaimana ibu bapa mendidik? Bagaimana? Kita terangkan cara. How? Bagaimana ibu bapa mendidik? Okay, tulis. Bagaimanakah ibu bapa melaksanakan
Didikan. Didikan. Di rumah. Kita tanya. Macam mana kita nak jawab? Kita mula dengan ibu bapa. Ibu bapa. Selalunya Cikgu L akan galakkan murid-murid memberi perkataan lain yang sinonim maksudnya, ya, untuk mengukuhkan lagi. Ataupun perlambangan yang kita berikan untuk ibu bapa. Jadi kita kata perlambangannya ibu bapa umpama apa? Ibu bapa umpama guru pertama di rumah untuk anak-anak. Perlu melaksanakan ataupun perlu ni buang ya, mendidik. Mendidik apa? Ilmu agama, tapi kita dah sebut banyak kali kan? Mendidik dan mengasuh. Apa yang sama maksud dengan mendidik lagi? Mendidik, mengasuh, menyuburkan, menyemai. Apa? Mendidik, mengasuh, menyuburkan, menyemai nilai-nilai baik. Atau nilai-nilai murni kepada anak-anak sejak usia kecil. Anak-anak boleh terus menggunakan kaedah yang sama seperti yang telah Cikgu L tunjukkan tadi, ya. Bagaimana untuk mengembangkan isi-isi ringkas yang kita tuliskan dalam jadual ini. Guna kaedah seperti yang Cikgu tunjuk tadi, ya. Timbulkan soalan-soalan dan kita cuba jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Katakanlah kita telah menggunakan kaedah imbakub tadi dan telah lengkap menjadi sebuah perenggan karangan. Ini hasilnya. Ya? Baiklah, Cikgu akan bacakan bersama-sama supaya anak-anak murid semua dapat lihat macam mana kita membina sebuah perenggan yang lengkap menggunakan kaedah imbakub yang hasilnya penulisan ini lebih berkesan, lebih memberi impak dan ada koheren antara ayat-ayat. Ya? Baiklah, begini contoh karangannya. Peranan ibu bapa yang signifikan untuk menangani gejala sosial pada hari ini ialah ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang teguh kepada anak-anak. Jadi ayat pertama ini merupakan I. Ya? I, idea ataupun apa. Apa isi penting kita? Untuk ayat pertama bagi isi ini, cikgu sarankan untuk anak-anak murid menggunakan penanda wacana yang anak-anak tahu. Ya? Terlalu banyak penanda wacana untuk memulakan perenggan isi. Ya? Tapi disebabkan ini merupakan isi yang pertama, penanda wacana untuk isi yang pertama, Cikgu L ambil yang mudah lah. Ya? Biasanya untuk isi pertama, kita gunakan lontaran idea saya yang pertama tentang peranan ibu bapa yang signifikan untuk menangani gejala sosial pada hari ini ialah ibu bapa perlulah memberikan didikan agama yang teguh kepada anak-anak. Titik. Jadi ini merupakan isi ataupun I dalam perenggan isi pertama. Ya. Okey, lontaran idea saya yang pertama ini, cikgu warnakan merah. Bukan merah lah sebab merah tadi untuk perasaan menarik. Kita warnakannya hijau sebagai tanda yang ini ialah penanda wacana. Ya. Kemudian kita masuk ayat yang kedua. Ayat kedua ialah mengapa.
Hal ini dikatakan demikian kerana agama merupakan benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Kita tengok contoh yang kita dah buat tadi. Ya. Okey. Cikgu copy. Dan kita cuba paste. Kita sesuaikan. Okey. Ya. Buang nombor. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada remaja kerana ilmu agama dapat menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh. Okey, cikgu warnakan ini warna lain sebagai pilihan. Warna yang nampaklah. Pilihan. Boleh pilih juga. Sama ada yang pertama atau yang kedua. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada remaja kerana ilmu agama dapat menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif. Kita sambung ayat yang kedua. Hal ini amat penting untuk dilakukan kerana ilmu agama dikatakan, okey, ini pun cikgu warnakan warna lain sebagai pilihan. Boleh guna, boleh tidak. Okey, sambung ayat ketiga tadi. Hasilnya ataupun dengan didikan agama, ini juga pilihan. Okey, didikan agama yang baik, remaja akan dapat membezakan permata, membezakan antara permata dengan batu kelikir atau antara permata dan kaca. Hal ini dikatakan demikian. Cikgu buang yang ini, kita sambung. Kerana mereka telah menjadikan agama sebagai panduan hidup yang paling afdal. Apa maksud afdal? Paling baik. Paling utama. Ini warna merah sebab kosakata menarik. Yang paling afdal atau paling utama atau paling baik. Afdal ialah kosakata pinjaman bahasa Arab. Daripada terjerumus ke lembah kehinaan seperti vandalisme, gangsterisme, merempit, ponteng sekolah. Okey. Dan ponteng sekolah. Tanpa pegangan agama, kehidupan seseorang itu akan menjadi terumbang-ambing ibarat kapal tanpa nahoda. Inilah kosakata menarik. Kosakata menarik. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan didikan agama. Ni apa? Ba. Ba. Bagaimana? Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan didikan agama sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan ini, mereka akan sentiasa melakukan perkara atau amal. Perkara amal ma'ruf nahi mungkar. Perkara-perkara yang baik dan memberi faedah. Atau cikgu bagi pilihan. Okey. Warna lain sebab ini pilihan. Bukan itu sahaja, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat kerana solat itu tiang agama yang mampu
mencegah kemungkaran. Caranya macam mana? Ibu bapa memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat. Ibu bapa memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat. Ini ialah kesan. Sebagai kesannya, anak-anak yang memiliki didikan agama yang mantap akan berasa takut akan balasan Tuhan, lalu tidak terlibat dengan gejala sosial yang boleh merosakkan masa hadapan mereka. Secara implisitnya, tak ada titik. Masa depan mereka. Secara implisitnya, apa maksud implisitnya? Ini kosakata bombastik ya. Kena rujuk kamus ni. Banyak dah cikgu warna kamera. Secara implisitnya, usaha kerajaan untuk moral insan yang beriman dan berakhlak mulia dapat dilahirkan serta masalah. Okey. Peranan ibu bapa mampu merealisasikan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang beriman dan berakhlak mulia dan seterusnya. Dan seterusnya dapat menangani gejala sosial. Titik. Benarlah kata Albert Einstein, koma ya, agama tanpa ilmu akan buta, ilmu tanpa agama akan lumpuh. Izharlah bahawa, maksud izhar apa? Ini kata pinjaman bahasa Arab. Ya. Izharlah bahawa didikan agama yang mantap merupakan antara wahana berkesan dilakukan oleh ibu bapa untuk mengekang gejala sosial yang melanda golongan remaja daripada meruncing. Cukup. Titik. Ya. Jadi inilah hasilnya sebuah perenggan yang lengkap dengan menggunakan kaedah imbakub. Kita kira jumlah perkataannya. Lebih kurang lah sebab tadi kita ada masuk pilihan-pilihan kan. Lebih kurang satu perenggan tu dah 300 ya. Bila 300 tapi kita ada beri beberapa pilihan-pilihan ya. Macam yang warna oranye tadi tu boleh guna ataupun boleh pilih ya. Jadi lebih kurang ya perenggan satu perenggan untuk karangan yang cemerlang anggaran panjangnya ialah antara 18 hingga 21 baris ya. Itu ciri-ciri karangan yang cemerlang. 18 hingga 21 baris. Kebiasaannya satu baris tu jumlah perkataan kita dalam 7 hingga 10 kan? 7 hingga 10. Kalau tulisan besar mungkin dia muat 5 hingga 7 saja. Kalau tulisan saya sederhana boleh mungkin 7 hingga 10 patah perkataan. Jadi perenggan yang paling ideal untuk karangan cemerlang ialah antara 18 hingga 21 baris. Jadi cikgu harap dengan penerangan ini
dapat membantu anak-anak untuk menghasilkan perenggan isi yang bukan saja dapat menjawab kehendak soalan, tetapi dapat dihasilkan dengan pengembangan isi yang matang, jelas dan mampu menawan hati pemeriksa untuk memberikan markah cemerlang. Ya? InsyaAllah, cikgu akan sambung lagi dalam kelas-kelas maya yang akan datang. Bagaimana pula untuk menghasilkan perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang matang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita jaga kesihatan, kita jaga kita, stay at home dan semoga kita semua beroleh banyak manfaat daripada cuti PKP ini insya-Allah.